Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat kita mula kuliah kita di masjid Masya ini, yang insya-Allah taala dalam kuliah kita di sini ana akan mula sebuah kitab, nama dia Al-Fiqh, kitab fiqh mazhab Syafi'i nama dia. Bahasa Arab dia tulis Al-Fiqhul Manhaji. Jadi kitab ni banyak jilid, dia ada 8 jilid. Jilid yang pertama tentang ibadat, tentang salat. Kita baca banyak dah. Tak nak habis dah di Balasah Masjid Haji Halim di Kemuni tu. Jadi di masjid kita ni insya-Allah taala kita akan mula kitab jilid yang ke-6. Jilid yang ke-6 iaitu yang bab jual beli, yang kita panggil fiqh muamalat. Memandang ke beberapa perkara, terutama sekali kita banyak dah belajar dalam bab ibadat. Kalau dalam bab air, boleh kata ingat beberapa jenis air ada. Air tahir, mutahhir, tahir ghair mutahhir, air mutanajjis, air musyammas. Airnya kita jangan alik dah bila tentang air. Jadi nak tahu air mana yang boleh masuk. Air mana yang boleh masuk dalam mulut kita. Air mana yang kita boleh buat bersuci. Air yang boleh buat mandi dan sebagainya. Boleh kata kita pasal dapat. Namun begitu, pasal tak pasal banyak aja kena boleh kajinya. Jadi, penting dalam bab muamalah ni kerana nak boleh pakai air kita nak minum, kita kena beli. Nak beli itu dengan apa? Dengan duit. Persoalan kita sekarang, duit itu mari mana? Jadi duit ni mari daripada hasil gaji, hasil perniagaan, jual beli, hasil apa-apa saja. Jadi kerana itulah pentingnya. Sebagaimana pentingnya nak tahu jenis air untuk berwuduk, maka penting juga kita nak tahu apakah hasil sumber keuangan kita yang kita dapat untuk kita masukkan dalam tubuh kita melalui minum, makan, pakaian kita dan sebagainya. Kerana ini penting. Bagaimana pentingnya untuk beribadat, penting juga dalam bab makan minum. Kerana ia berkait rapat. Ibadat, doa terutamanya. Nabi SAW sebut, bila sahabat bertanya macam mana kita nak mustajabkan doa, Nabi kata, atif mas'amak, tustajab da'wat. Nabi kata, baik yang makan minummu, Allah Ta'ala akan perkenalkan doa kamu. Ini maknanya kait rapat hubungnya dari segi muamalah dengan kehidupan manusia ini cukup besar. Kerana itulah kita rasa penting untuk kita mula di masjid ini kita dalam bab muamalah. Kerana terutama ni muamalah yang terlibat dengan benda-benda yang baru sekarang ni. Benda-benda baru. Kalau dulu dalam kitab-kitab lama boleh jadi tak timbul masalah saham. Nak beli saham. Saham pula bukan saham biasa. Beratus jenis saham. Saham nak beli di bank ada. Saham syarikat ada. Saham orang tak tahu tu mana apa ada. Dia panggil saham internet. Mana tu ada? Tak tahu. Beli berapa? Tak tahu. Kita masuk juga. Jadi perkara-perkara yang sedemikian sangat penting untuk kita mengetahui. Kerana berkait rapat dalam masalah ibadat kita. Berkait rapat. Jadi masyarakat hari ini kita tidak berapa boleh jadi. Terjadi yang sedemikian kerana tak faham. Tak faham mana benda yang kita boleh ambil dan mana benda yang tak boleh ambil. Jadi insya-Allah taala berdasarkan kepada pentingnya perkara ini, halal dan haram dalam muamalah Islam ini memang cukup keliru. Boleh kata masyarakat kita bila sebut bab riba tidak tahu sangat. Riba ni kita duk bahas kat seti haram. Baru ni hamba sebut kali seti haram. Jadi kali seti halal tak jadi riba jadi. Kata seti haram tu dua kali haram. Haram dengan kaji sekali, haram dengan tu haram sekali. Seti hak halal ni haram sekali je.
Dengan Tuhan. Dengan kajian ni halal lah dia boleh lesen dah. Oh tu hidup gatus segala pokok kayu tu dah. Berlesen. Berlesen dengan kajian je dengan Tuhan. Tak ada lesen lagi tu. Moga pinjam tak tahu cara mana. Jadi hak ni kita penting. Kadang-kadang kita boleh pakai piu, dia lagi contoh kita cari hak lesen, hak ada lesen kan. Nak buta kau perlu pada gapo. Dengan kita tidak tahu muamalah tersebut adalah muamalah yang silap dari sudut Islam. Jadi memandangkan penting, jadi amat harap insya-Allah taala sama ada kita apa ni anda ingat kita beli cara kelompok lah sini. Kita minta daripada syarikat penerbit ni insya-Allah taala akan ambilkan offer itu ni. Minta dengan dia dan kita suruh kepada Al-Fadhil Tuaiman kita untuk edaran ambil dengan dia. Jadi kalau nak beli kedai payah tak? Semua kedai ada 5 buah jadi tak cukup gitu. Yang kita naknya apa harap sangatnya muslimin dan muslimat beli kita. Pasalnya kalau zaman dulu orang tak beli kita sangat dia nulis. Kita ni tulis pun tidak baca kitab pun. Jadi ni apa? Susahlah sikit. Dalam kaedah dia kata al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu macam benda buru. Kita tulis tu supaya kita ikat benda buru. Kalau dia tali nak ikat bagai-bagai perburuan, binatang perburuan ni kena ada tali. Jadi kita ni tak bawa tali, maka bawa telinga saja. Jadi kadang-kadang lekat tu lebih kurang ada. Jadi insya-Allah taala dengan kita ada kitab, kita boleh catat pula apa-apa tambahan tentang maklumat-maklumat baru. Jadi kitab ni bagus dianya, kelebihan dia tulis dengan cara baru lah. Tengah orang dia suka kalau belajar kitab hak lama kita mengaji juga, tapi tak jumpa sahih dalam tu. Saya tak jumpa nama-nama orang panggil hak lain ni. Gapo ni list gapo lah dia panggil apa ni bursa saham top gapo tak ada pelak dalam kitab tu. Jadi kita duk main buah lama lagi nak pasal yang tempat kita tak jumpa. Jadi baik kita cari satu kitab yang semasa yang bincang isu-isu yang ada hubung kait dengan syarikat-syarikat perjalanan muamalah yang ada hari ini. Itu lebih baik. InsyaAllah ta'ala kita harap kita dapat laksanakan tugas ini. Tapi jadual kita tidak setiap minggu. Seminggu sini, seminggu di Masjid Al-Quran. Klik asal juga bagi 2. Jadi sekali sana, sekali sini. Jadi minggunya ikut turut kayak gini lah. Kalau hari anak tak 5 hari, kita bagi tahu kepada Al-Fadhil Tuaiman. Minggu ni tak ada cuti. Dia akan baca. Jadi itulah suasana untuk berkongsi maklumat dengan tuan-tuan muslimin dan muslimat di masjid kita ini. Jadi oleh kerana kita belum masuk lagi kepada bab kita, lebih dahulu dalam mukadimah kita pada malam ini, sebelum pergi pada muamalat, sukalah anak sebut di antaranya tentang kelebihan ilmu. Di mana Nabi SAW sangat galak kepada kita supaya sentiasa belajar ilmu. Karena manusia ni, Allah SWT ajar ke Nabi kita SAW, kita ajar suruh minta jawatan, kau minta pakak, kau minta apa tak ada. Ya Nabi kita ajar suruh mintanya, wa qul rabbi zidni ilma. Allah Ta'ala ajar ke Nabi SAW, qul rabbi zidni ilma. Dia kata, hey Muhammad, kamu kena minta sama aku, nak tambah ilmu. Itu di antara permintaan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benda-benda lain dia tak minta, Allah Ta'ala suruh Nabi kita minta ilmu. Jadi kita tak kira sama ada kita sudah berumur, tidak berumur, sudah ada. Tapi mesti satu masa kita mesti khususkan dalam 24 jam ni untuk mencari ilmu. 24 jam masa kita ada. Untuk makan ada. Untuk rehat ada. Untuk bekerja cari makan ada. Untuk nak riadah ada. Tapi ada ke tidak untuk ilmu dalam masa 24 jam. Jangan kira seminggu sekali. Seminggu sekali berapa puluh jam? Sehari 24 jam. Kali 7. Pasal nak pergi seminggu sejam. Kuliah minggu lagi. Orang lain tak. Makna nampak pembahagian itu tidak adil. Pembahagian itu nampaknya tidak adil kita dengan waktunya Allah SWT beri kepada kita. Paling tidak mesti ada satu hari, satu jam dalam masa satu hari. Majlis ilmu yang kita hadiri. Kali ini sangat besar kelebihannya. Nabi SAW dalam hadis yang sahih telah cerita kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Nabi bagi tahu kepada kita siapa dia berjalan
Satu perjalanan yaltamisu fi ilma, pergi cari ilmu. Perjalanan kita ni tak pergi lain. Nak pergi cari ilmu untuk menambahkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia janji kita, Nabi janji gapo? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan jalan menuju syurga. Jalan syurga ni tidak payah sangat, tapi kalau tak kena lalu tak apa. Sebab kita nak pergi lah kota baru, nak masuk alah kematian, silahkan ya, tak jawab dia. Kalau Terengganu, tak apa. Mana lorong yang kita nak masuk kadang-kadang tak kena cara. Nampak orang banyak terlalu ni jalan dia. Tapi kalau kita tidak tahu, payah. Nabi kata sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Jalan orang yang mula-mula, orang yang melalui jalan ilmu ini, Allah Taala permudahkan jalan menuju syurga. Syurga itu tidak payah. Kalau tak kena lalu, jadi payah dia. Pasal dengan majlis ilmu akan menyebabkan kita tahu benda yang mana hak tak boleh, mana hak boleh, mana patut dibuat, mana yang tak patut dibuat. Jadi semuanya dengan majlis ilmu tidak cukup dengan cakap kita rasa. Sekarang ni, di zaman kita sekarang ni, cukup ramai orang-orang yang tunjuk pandang. Bila timbul satu-satu isu je, apa dia? Dia ulah lalu lah. Kalau dia ke mufti ulah tu, dia ulah ke? Di pejabat ke kedai kopi dah. Saya rasa benda ni boleh. Terutama lagi kalau TV bagi tanya dia pula. Macam mana cik? Pendapat apa tentang masalah apa ni? Ada sebuah tempat suruh tutup aurat orang-orang pekerja dia. Ulah lalu. Ini tidak patut ni. Kerana menyekat kebebasan masyarakat. Jadi ditanya orang yang tak sepatut dia tanya. Orang tu dia tahu dia tidak ahli dalam bidang agama. Tak sudah ulah. Jadi kita ni tak kira apa. Dia nak kasih juga ke mana-mana pun. Pasal itulah, di zaman kita, kekeliruan yang banyak timbul, memang tepat sekali apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kena banyak jalan mencari ilmu pengetahuan. Jadi kita duduk dalam masjid lagu ni. Kelebihannya cukup besar. Duduk atas dalam masjid, antara Maghrib dengan Isya. Apa dia yang kita dapat dari sudut pahala? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, intizarus salatu salah. Duk tunggu nak semaya. Kita lah ni sudah semaya dah Maghrib. Tak keluar daripada masjid ni kerana nak tunggu semaya Isya. Apa yang kita dapat pahala dia? Salah. Kita dapat pahala duduk semaya. Walaupun kita duduk nyandar, duduk nyanyi ke duduk lagu mana kada pun orang ni ditulis pahala salah. Ditulis pahala semaya. Mana ada orang cakap duduk nak semaya daripada Maghrib sampai Isya? Gerak apa kita? Tak gerak dah. Rawis kena 20 rakaat tak mudah nak habis tu. Lepas belanja betik dia nak. Urut betik apa kali tak boleh habis rawis. Padahal benda tak ada urut betik. Timur sementar sangat juga. Tapi tengok kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pada kita. Ini rahmatan lil alamin. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni cukup besar. Dia kata tunggu semaya tu nak tunggu semaya yang kedua salah. Jadi duduk dalam majlis ni. Kita sudah maya Maghrib ni tak keluar. Kita dapat pahala berapa lama? Di antara Maghrib dengan Isya mungkin dalam 50 minit. 50 minit dia boleh pahala semaya. Besar ke tak besar duduk kayak gitu. Kalau sudah semaya start kereta, naik motosikal, pergi cari roti canai begitu. Apa dia boleh? Boleh roti canai? Boleh roti canai. Tidak kan boleh. Lepas Isya kan, nak cari orang lain pun, lapar pun dia. Dia makan ni kita kena kira supaya hamba lapar gitu. Tak boleh hidup semua sangat. Pasal kalau memang kita makan lah 3 pinggir hari ni. Tak ada sampai esok dah. Kodek 3 hari tak makan apa-apa tu. Tak ada juga. Dia akan mari pun. Lapar ni supaya hamba ni, supaya hamba ayah. Hamba ni mari pun. Gitu. Tak ada. Itu satu kelebihan. Kalau lebih lagi kalau kita duduk lepas maya subuh. Siapa naik matahari tak terbit daripada masjid. Dia kata nak duduk luar, kita ada kerja. Kerja tidak hari-hari dah. Ada hari cuti. Banyak yang masyarakat kita ni, tengah tu tak ada kerja-kerja dah. Pasti dah. Jadi kalau nak alasan kerja, tak ada dah. Nabi kata siapa duduk lepas maya subuh di masjid, jangan terbit duduk luar. Duduk atas masjid. Siapa naik matahari? Bila naik matahari, dia semaya sunat. Ikutlah. Nak panggil nama sunat isyraq pun boleh. Nak panggil nama sunat duha pun tak apa. Pahala dia bersama mana? Nabi SAW kata, Ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin tamah. Orang duduk dalam masjid ni, siapa naik matahari ni, dia semaya 2 rakaat sunat duha ataupun sunat isyraq kita panggil. Pahala dia ni seperti orang yang mengerjakan haji dan umrah
yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali ulang yang sempurna. Tak kita berapa kali pergi haji? Gilah sekali. Alhamdulillah. Oh tak pergi lagi. Nak ulang pula, ada peluang apa? Ada setengah orang kaya, ada duit. Tapi tak tempat nak pergi dengan uzur kita. Tak cakap nak jalan ada. Kota pula tak masuk. Banyak cerita lagi. Nak boleh pergi haji ni. Bukan ada bisnes tu boleh pergi. Duduk atas masjid ni. Tak boleh bagi tani sekali. Tiap minggu haji sekali. Kena buat dalam haji dah hidup kita ni lah. Tak boleh seminggu sekali, biasa bulan sekali. Jangan tobik tu dalam masjid. Oh ya ikut email, atur kat program gambar hari cuti lepas Jumaat kau. Nak buat lepas maya subuh, nak hari surah Al-Kahfi tu, dekat-dekat naik matahari ada. Buat program gambar yang kita duduk atas masjid ni jangan keluar sehingga naik matahari. Maya sunat dapat pahala sekali umrah, bukan sekali haji. Nabi kata bukan sekali haji saja. Tamatin tam. Yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Tuan-tuan ingat mudah kalau nak boleh haji yang sempurna ni. Haji yang sempurna ni berat. Pasal Allah Ta'ala stop dalam falsafah haji ni 3 benda yang besar. Wa man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq. Jadi haji ni la rafasa wa la fusuqa wa la jidala fil haji. La rafas. Tak boleh bincang tentang hal-hal perempuan, masalah-masalah seks tak boleh cakap. Masa ihram haji. Wala rafas, la rafasa wala fusuq. Tak boleh buat benda-benda yang tak baik. Tak baik banyak benda lah. Mungkin tempat orang ramai ni kat pasal dia saja. Orang tejak kaki pun rasa nak retak naik. Tak. Mudah menarik buka sayap tu. Wala jidal. Tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, kita duduk sorang. Boleh kira. Ni duduk tempat manusia yang tak tahu mari mana. Ramai mari. Perbantahan cukup. Mudah nak berlaku. Benda lagu ni, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, mu duduk dalam masjidmu ya. Tak payah pergi mana-mana. Tak payah duduk apa ni balas orang yang apa. Allah Ta'ala bagi pahala kepada kita haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ini besar kerubuhan kita duduk dalam masjid. Nak cari masker atau nak gabung bila lepas pada tu. Sudah kita maya Tuhan agak bismillah. Gila kalau tipaya kau di sana kau. Cari je lah tak. Ni tak tahan je kita ni. Kadang-kadang dulu pada tua lagi bagi. Tua tak orang kedah tak bangun duduk zikir lagi tu ketuk pintu dah. Bila nak buka dia tu buat ni. Nak menego kau dah. Tak bui lah keluar dia maya subuh. Apa ni berzikir-zikir kata. Mana nak laju sangat dalam masalah-masalah. Yang lain lagi hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut. Kelebihan kita belajar ilmu lagi kata apa? Dia kata apa? Apa dia duduk dalam majlis ilmu? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, macam kita panggil masjid, surah, balasah yang kita panggil ni. Tujuan kita berhimpun ni kerana apa? Yatluna kitab Allah. Nak baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita panggil baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, nak belajar apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Nak ngaji hadis, nak tafsir kepada Quran dan sebagainya. Nak ngaji hukum-hukum yang ada dalam Quran, halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita 4 perkara. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama sekali Allah Taala akan turun letak dalam hati kita ni rasa ketenangan. Tuhan akan letak dalam hati kita ni rasa ketenangan. Jadi kalau kita tak tenang je pasal apa? Tak jumpa cari tempat. Tak nak jumpa cari tempat as-sakinah. Tak jumpa cari tempat. Bila rasa serabut dulu, tidak pergi masjid. Dia duduk di kedai kopi. Dia duduk di stesen bas. Dia duduk di mana-mana tempat yang tak ada kait kena-mengena dengan rahmat Allah SWT. Tempat nak turun lagi. Tempat kita nak cari ketenangan ni duduk dalam majlis ilmu di rumah Allah SWT. Baru kita jumpa tempat. Dia duduk 3 orang putih. Pikul kita, dia buat karaoke malam-malam. Pasal nak cari ketenangan. Orang putih tak apa, dia tak ada Quran dah dia. Dia orang putih kafir. Orang putih Islam ramai lagi. Orang putih kafir tu dia tak ada Quran, tak ada zikir, tak ada apa. Mainlah benda tu. Kita orang Islam juga duduk fikir kebagai tu nak apa dia. Tak jumpa cari formula dia. Tak jumpa cari ubat. Dia tak kena ubat kita, ni masalah dia. Orang yang ubat demam, kita cari ubat lain. Jadi kau serabut ada, bukan kau demam. Duduk dalam majlis ilmu ni Nabi kata, nazalat alaihi mustakinah. Allah Ta'ala turun ke atas kita ni rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan lingkup majlis kita dengan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Taala ni manusia sangat berhajat kepada rahmat Allah. Semua benda ni daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan tak bagi rahmat kepada kita, tak mari duduk di masjid.
Duduk lain sebab kawan-kawan kita tak mari tu lah. Ramai lah, dia tak mari. Kok mari ni sebahagia, sikit benar ni tak mari. Nak banding dengan penduduk kawasan kita yang begitu banyak, walaupun surau lain banyak. Tapi kalau kita bila tengok surau lain, perlu lebih kurang juga. Ini kita tak. Perlu jadi masjid kita besar, ramai tu mari. Rahmat Allah SWT sangat besar. Kedudukan dia setara mana? Kedudukannya hadis Nabi SAW sabda. Dia kata, tak ada seorang yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan dia. Tidak ada seorang manusia boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Sahabat-sahabat, kalau dia rasa muskil, dia tanya lalu. Tidak kata tunggu ulah cerita. Dia kata, Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Tuan sendiri pun tak boleh masuk syurga dengan amalan. Nabi kata, wala ana. Aku sendiri tak masuk syurga dengan amalan aku. Kecuali dengan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita sekarang ini. Mana tempat ada rahmat? Di mana yang ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak cari dalam majlis ilmu yang kita ada? Balik rumah kita. Lepas kita ngaji, malaikat turun malaikat. Malaikat rahmat tu akan jalan sekali. Sampai pintu rumah, ada gambar-gambar dalam rumah. Malaikat tak masuk. Bunyi pula suara-suara muzik, nyanyi-nyanyian. Malaikat tak masuk. Jadi malaikat orang rahmatnya, dia pergi dekat pintu. Pakai satu situ, tunggu dia pergi ke masjid pula. Baru jalan sekali yang gitu. Rumah kita tidak menjadi sadahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengatakan, La taj'alu buyutakum qubura. Mu jangan jadikan rumah kamu tu seperti kubur. Kubur ni orang jual agama. Tak ada. Orang nak bayar atas kubur, tak boleh. Jadi jangan jadi rumah kamu kubur, maksudnya rumah kamu ni mesti jadi satu tempat kamu berzikir kepada Allah SWT, biarlah dia jadi sadahan rahmat Allah SWT masuk. Sebagaimana hebat kita pun, biarlah dalam rumah kita ni ada ruang yang boleh malaikat rahmat masuk. Sebenarnya kita buat satu dewan-dewan, tempat kita duduk semaya sunat situ. Tempat kita anak-anak beranak baca Quran sini, tak ada gambar-gambar, biar ada satu ruang. Ni semua orang ni tak ada keluar ni, malaikat nak masuk. Malaikat rahmat. Malaikat kira orang TV jangan rusih dia. Mana kita pergi pun dia ada. Kalau dua ni tak pergi buat pak maksiat tak senang senang. Kalau nak tulis file apa. Siapa pak maksiat dia ni tak jawatan. Berhenti tunggu berjalan aja. Duduk atau nanti dia klik pula baru ambil kerja. Alah betul tak boleh nak rekod lah. Hak dua tu kira man kata itu kerja dia dah tak boleh kata apa. Dia mana dia akan tahu. Dia tak ikut masuknya, dia telah malaikat rahmat. Malaikat rahmat dia tak akan masuk tempat-tempat yang tertentu yang dia tak boleh masuk. Kerana adalah pantai larai dia tak boleh masuk. Jadi kerana inilah bila kita buat rumah kita ni saja dia tunggu rahmat Allah SWT masuk. Kadang-kadang kita tak tahu gatul ke apa dia. Orang yang tak semaya, kita gatul gambar dia di rumah kita. Orang yang tak usah aurat, gatul gambar. Manusia-manusia yang tidak Islam, gatul. Pasal anak saya. Orang ni minat bola, gatul main bola. Orang ni minat menyanyi, gatul menyanyi. Orang ni minat fantasia, gatul fantasia. Kita je klik masjid pakai tak klik. Tak pantau, gambar dia anak gatul. Jadi kawan kita, malaikat yang bersama dengan kita, malaikat rahmat, boleh sayang kita di masjid, cakap pintu rumah. Nak masuk dalam tak boleh. Jadi kan inilah kita mesti buat pemurnian, pembersihan rumah kita biar ada tempat tu rahmat Allah SWT, kerana manusia ni sangat berhajat kepada rahmat Allah SWT. Kalau rumah manusia tak ada rahmat, rumah ni dia panggil tidak ada tadahan Allah, malaikat-malaikat rahmat nak masuk, apalagi kita nak menerima as-sakinah, nak menerima ketenangan dalam rumah kita, tidak ada. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, majlis yang besar begini akan dilikungi oleh para malaikat. Majlis ilmu yang kita duduk ni bersama dengan kita ialah para malaikat alaihimus salatu wassalam. Malaikat rahmat akan mari duduk bersama-sama kita yang kita tahu dia ada. Malam ni pun ada sekali kita tapi tak nampak. Nasib baik Allah SWT bagi kita tak nampak. Kalau kita nampak malaikat boleh mengaji ke tak tahu. Boleh belajar kalau boleh malaikat. Payah dia nak ngaji. Malaikat ni kalau dia berupa manusia, comel, kita duduk tengok dia pula. Comel malaikat. Dia ustaz tak semak. Jadi tak ngaji tu tengok malaikat. Kalau malaikat mari dengan rupa makhluk aslinya dia takut, duk main takut pula. Tak boleh fikir malaikat dia takut dia. Nyengak dengan mata merah nyengang apa ni, taring besar. Jadi Allah SWT letak kepada kita dua asas. Dia beri pada kita iman dan Islam. Iman dengan Islam duduk situ. Kita sudah hari ini dulu. Wa zakarahumullah. Yang keempat, wa zakarahumullah fi man indahu
Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut nama orang duduk dalam majlis ilmu ni kepada golongan yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan sebut nama Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah. Apa saja nama, zakarahumullahu fiman indahu. Allah Taala sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu kepada golongan yang berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata nak suruh sebut nama kita disebut acak sikit, biarlah kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Duduk pagi, sebut pagi. Duduk petang, sebut petang. Pasal di antara tugas malaikat dipanggil malaikatus sayyahin. Malaikat sayyahin ni malaikat peronda. Kerja dia yang meronda. Duduk cari mana tempat orang majlis ilmu. Jadi malaikat ni dia jalan, malaikat peronda ni dia ramu. Betul dia cari. Pagi cari. Mana ada orang majlis ilmu, dia berhenti. Bila seorang malaikat jumpa majlis ilmu seperti kita ni, dia akan telefon kepada kawan dia hotline. Aku jumpa dah sini. Di masjid ni ada ilmu. Dia mari. Dalam hadis yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, malaikat ni bila dia mari, dia akan berubah pokok dia. Apa naik ke atas? Apa naik lagi? Dia akan beritahu, Allah SWT tanya kepada malaikat, gapo dia mun di sini? Allah Taala tanya malaikat, mu di sini gapo? Malaikat kata, ya Rabbi, kami jumpa di bumi sana ada sekumpulan hamba-Mu sedang duduk dalam majlis zikir, majlis nak tahu halal dan haram. Allah SWT tanya malaikat. Tanya tadi bukan tanya tak tahu. Sifat Allah SWT alim, sangat mengetahui. Tapi soalan di sini orang panggil soalan nak sabar. Macam kita tanya orang, dia mau tahu ke tak? Bukan ni. Dia mau tahu, bukan dia tak tahu. Kalau orang tak tahu apa salah? Ini dia panggil uslub. Kalau kita tanya dulu, orang itu bukan lengah lalu. Gapo dia? Tahu kau? Jadi mula nak dengar belakang. Hak duduk bucu lepo bunyi. Gapo dia tengok ayat. Oh enggak pakat bagi lipo belakang. Jadi pasal tu orang uslub dia ni dia tanya. Orang tanya, dia mau tu beri pop sungguh sangat tu. Dia nak gapo dia? Dia nak gapo dia tu kan? Dia kata yas'alunakal jannah. Malaikat ayat, ya Rabbi, dia mau minta dia kerja lain. Dia minta nak ke surga. Kerja dia ni nak surga. Allah SWT tanya malaikat, dia gelih ke surga yang sungguh sangat nak tu. Malaikat kata tak tengok lagi ya Rabbi, kalau gelih ke apa kata kerja buat dari dia ni. Dia beramal ibadat. Tak tengok pun tahun ni dah. Dengan semayanya, dengan puasa, dengan zikir, dengan apa ni amal-amal ibadat yang baik sudah buat. Tu kita tak tahu lagi. Tak tengok sendiri lagi. Cuma kita dengar sifat-sifatnya Allah SWT sebut dalam Quran, sifat surga macam mana. Sifat apa ni? Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia pergi Mi'raj, dia tengok gapo dia ada dalam syurga. Dan banyak lagi lah sifat-sifat lain yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala tanya pula malaikat. Gapo dia hari atas si? Bawa tu orang beramal. Dia tak faham apa? Jawab di malaikat. Dia mau tu haula'i duk minta berlindung dengan mu ya Allah daripada neraka. Tuhan kata dia pilih ke neraka yang dia tak pilih. Dia tak mahu neraka, dia tengok ke tak? Kata dia malaikat tak tengok lagi ya Rabbi kalau pilih. Maka tak kerja buat dah punya hak haram tu lepas tak takut. Ni punya hak haram ni IP lagi. Dia IP. Kalau ustaz kata boleh, ada juga kata boleh tu. Maka ayat kata dah lah. Kalau kita banyak sahaya ni internet ni haram, ustaz tu banyak boleh. Ayo ustaz tu. Jadi kita tu semai lah ni ustaz tu boleh ustaz tak boleh. Kita tak kitab depan kita tak dalil depan kita Quran ada, hadis ada, hak mana boleh, hak mana tak boleh. Biar kita ada neraka timbangan sendiri. Tak suruh main ustaz tu ustaz ni. Ustaz apa siapa? Kau bukan perkiraan. Pasal itu dia kata, Islam ni bukan kenal dengan orang, Islam ni kenal dia sebagai utama. Kalau Islam ni kenal dengan orang, berapa jenis Islam ada di atas dunia. Berapa jenis Islam ada. Jadi Islam ni bukan dikenal dengan orang, kita tak kira siapa. Kalau tu imam kau, tak lebar kau, ustaz kau, tak guru. Buat tidak kena, kita tidak jadi hujah pada kita. Pasal tu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab, dia kata, la taghtar bi kasratil syaghili.
Imam Nawawi kata, mu jangan terpengaruh dengan ramainya orang buat satu benda. Mu jangan terpengaruh dengan sebab ramai orang benda. Tapi hendaklah kamu terpengaruh ikut benda itu betul. Jadi macam mana kita nak tahu kalau kita tidak ada mizan, tidak ada neraca timbangan tentang halal dan haram. Tentang baik dengan buruk satu benda, kita tak boleh tahu. Ini sangat penting duduk dalam majlis ilmu. Jadi balik pada cerita malaikat tadi, Allah SWT lepas dia kata, dia pun ni tak tengok lagi neraka ya Rabbi. Kalau dia pilih, pakai tak silap dah ni, pakai tak kerja buat dah. Pada main tiap tangis. Kalau tak tengok pun kita rasa takut atau takut pada Allah SWT. Selagi ada iman, cahaya iman dalam diri kita, so kita akan takut bila orang bagi tahu, oh ni haram, tak buat dah. Oh ni tak baik ni, tak akan buat. Kalau ada iman dalam diri kita. Tapi kalau iman sudah tidak ada, ataupun lemah, pasal iman ni yazid wa yang dia naik turun. Bagaimana turun naik di meter kita. Lampu elektrik ni kalau tanya dia kuat, kalau tanya dia lemah, turun. Pasal itulah dia kita kena sentiasa gila dengan kita duduk majlis zikir, dengan kita dalam duduk majlis ilmu yang banyak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir dalam hidupan manusia ni sudah ada lengkap. Tak daripada bangun tidur, apa ke tidur pula, semua ada bacaan-bacaan yang mesti kita kena buat. Kerana inilah nak mengikatkan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut fazkuruni azkurkum. Tuhan sebut fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Washkuruni wala takfurun. Syukur pada aku, mana tunduk pada aku. Wala takfuru, jangan sekali ingkar. Allah Taala bagi syarat kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Kalau mu tak ingat aku, tak buat apa. Satu masa nanti bila kita nak ingat kepada Allah, bila kita nak ingat. Nabi kata, siapa dia kenal Tuhan dalam waktu dia senang, Allah Ta'ala kenal kita waktu susah. Oh ni hak terbalik kita ni, kita tak kenal waktu senang. Waktu senang dia kenal dengan lain. Waktu susah baru nak cari Tuhan. Sibuklah. Dengan email, dengan ustaznya, maya ajak ustaz. Amal kenal gini-gini. Waktu susah senang dulu, jumpa ke tu ustaz ni. Ajak pergi semaya sekali dengan ustaz dengan email ke tidak? Tak kenal email mana masa tu? Tak. Email kenal-kenal mak, tengok atas member gitu ya. Tak rajin saya, tak rajin rapat dengan email dengan ustaz. Tapi bila susah, mulalah. Tak puas hati maya majid ni. Kena pergi rumah lagi. Pergi rumah lagi. Waktu habis jadah, hak paling comel. Tak aja guna lagi jadah. Kapek waktu habis, hak paling comel sekali. Suruh orang maya, dia sendiri tak maya. Itu lah. Lebih abal tinggi. Suruh orang maya ajak dia tak maya. Oh ni kita bersihat kadang-kadang pergi. Kita nak tolong untuk doa ke dia. Dia sendiri tak berajak mana. Kenapa? Gitu. Fazkuruni azkurkum. Bila malaikat ayat bagus ni, ya Rabbi, dia tak tengok lagi neraka tapi takut. Sehingga sebab takut ni dia tak boleh buat benda-benda ni. Allah SWT bagi tahu kepada mereka, asyhadu anni qad ghafartu lahum. Hei mereka, musaksilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi keampunan kepada orang yang berada dalam majlis zikir, majlis ilmu. Bila sebut lagu ni, malaikat tanya selalu, ya Rabbi, nak tanya ada sikit muskil. Gamu dia pula. Dia kata ada juga hak mari tu bukan nak pergi ngaji. Ni bukan repot ni. Orang kita lah ni masa jenis nak pergi repot ustaz hak ngajar dah. Ustaz tu ngajar gini-gini. Tidak nak pergi dengan orang ngajar, nak pergi repot. Ada juga lagi tu. Ini satu penyakit manusia akhir zaman ni. Cukup berat. Masalah ni kita nak bicara ke mana? Wallahu a'lam. Masing-masing lah. Bawa diri depan Tuhan seorang. Orang dia nak cari ilmu. Malaikat ni kau, ya Rabbi. Ada seorang yang duduk belakang bunyi masjid tu, dia bukan nak pergi ngaji, tapi dia nak pergi cari sains dia. Ataupun dia nak pergi jumpa email. Tengok email duduk mengajar. Duduk juga cakap di sini. Laguannya orang ni. Masuk ke tidak dalam hadis dalam firman Allah Taala, asyhadu anni qad ghafartu lahum. Musa asilah malaikat aku bagi keampunan semua sekali orang ada dalam majlis. Malaikat ditanya. Dia tu kira juga kada Pak Marisani. Jadi Allah Ta'ala kata, haula'i qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Puak-puak duk ngaji ni bukan puak kopi. Kalau dia boleh keampunan Allah SWT, apa dia tersegi pesaing dia tu? Nak yang sama perangkat, dia duduk tenggek. Apa ni, tepi bucu masjid. Boleh juga pahala Allah SWT bagi kepada kita. Itulah suasana apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis tentang kelebihan ilmu yang banyak. Jadi kita timbalah ilmu sebanyak mungkin. Yang kata soal, anda ada. Ni bahak ni pandai dah ni payah nak kira. Bila orang royak benda aku biasa dengan dah. Biasa dengan dah. Kalau saya kata apa kita lah ni mesti awak kurus haji. Duk kurus haji ni. Bawa belah diri kurus. 16 diri ke bawa kurus. Sampai Mekah tak ada tawah lagi. Pakai air apa balik kuat dah. Kau ni kau tak kau ni. Kalau kurus 16 diri lepas mana?
Ini ayatnya tak faham je kita kalau sebab kita dengar kita pasti tak buat benda. Jadi itulah kita jangan rasa apa yang kita buat sudah betul. Kita kena ingat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ajar kepada Nabi wa qul rabbi zidni ilma. Allah Taala ayat kepada Nabi, mu kata ya Muhammad, doa kepada Allah Subhanahu taala, minta Allah Taala tambah kita ilmu. Jadi kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu taala, biarlah Allah Taala bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita niat mari ngaji, bukan niat mari nak cari masalah pada orang. Kita niat apa nak pergi masjid, nak pergi belajar. Pasal apa? Nak hapuskan kejahilan dari diri kita. Jadi manhaj yang kita bawa, yang apa yang anak sebut di sini, iaitulah manhaj kita akan belajar dalam kitab. Amba akan baca satu-satu kitab ni daripada awal sampai ke akhir insya-Allah taala. Sekiranya penjelasan dalam kitab ni perlu kepada huraian yang lebih. Contohnya tentang keuangan semasa. Ada sahaja baru timbul dari Saribua, dia panggil forex lah berapa nama jenis ni. Dari segi orang panggil, kalau jual beli kat, kalau ni sibuk dengan jual litoh lah, jual pacak, dia belakang lah. Jadi, boleh jadi tak ada lagi kitab kita, mengual litoh ni tak masuk dalam kitab tu lagi. Jadi, kita akan tambah apa-apa yang ada. Kitab ni dia tulis nama dia, Fiqh Mazhab Syafi'i. Fiqh Mazhab Syafi'i, kadang-kadang kita terpaksa. Terpaksa tambah lagi huraya-huraya dalam mazhab lain untuk lebih pemahaman kita lebih lagi. Jadi ada semua orang bila kita sebut lain pada mazhab Syafi'i, dia kata ustaz nak mencelaru kau, bukan nak mencelaru, nak menjelaskan pada masyarakat tentang perbahasan dalam ilmu ni bukan speed. Perbahasannya luas. Kita jangan ingat kadang-kadang bila orang sebut, oh ni mazhab bila Syafi'i ni, kita mana boleh mazhab Syafi'i sini. Kita kena khabar bila kita kecek. Bila kita bercakap, biar kita sedar. Ambo nak tanya berapa orang lah ni bulan Ramadan fikir berat kalau jumpa seimeh bayar terus. Berapa orang fikir berat? Seimeh, nak terus ni bawa berat. Ada orang fikir dalam berat. Mazhab Syafi'i kata bayar terus dengan berat. Dengan duit. Yang banyak dah kita guna yang mazhab-mazhab lain. Jadi jangan sewa takut. Kalau kita sebut mazhab lain tu, kita buka pandangan kita berbincang. Lagi banyak perbincangan, lagi luas perbahasan, lagi bertambah ilmu kita. Pasal kita nak pakar, kita nak pilih cara mana, kita tengok mana dalil yang lebih kuat, mana dalil yang lebih hampir kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita pegang. Dan hamba berjanji insya-Allah taala apa yang kita sebut di sini berdasarkan kepada kajian ilmiah, berdasarkan kepada akademik, bukan nak switch orang, bukan nak menjatuhkan orang, bukan nak apa-apa, bukan manhaj kita. Manhaj kita ialah manhaj dakwah kepada Allah Subhanahu taala, manhaj nak menerangkan, bukan nak menghukum. Kita bukan mari orang ni tak betul. Orang ni sesat, orang ni kafir tak. Manhaj yang kita nak bawa adalah satu pendekatan nak mesra sama-sama ukhuwah Islamiah dan nak menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang ni bila kita lepas contoh-contoh bandingnya semasa, dia kata ustaz tu nak bilang lain tu. Tidak nak bilang lain. Nak ginya nak faham hakikat beragama. Kalau ustaz ni masa ni lalu kau ni, berasa lalu ni tak kena ni. Kalau kebal lalu kau ni sepak. Lalu kelakar kau lain. Jadi bila nak sapa kalau tepat. Sapa sini ada tunggu ustaz ni kau nak kau ni. Jadi kita tak nak. Tunggu kau berapa, kau kali benda tu terlibat dengan masalah yang kita bincang, kita lanjutlah insya-Allah taala. Kita bilang. Kalau tidak tak faham kita. Ni tak dikata ni marah orang. Tu yang marah tak apa. Orang marah tak boleh. Abadan. Nabi kata siapa dia mencari redha manusia dengan kemahiran Allah, orang ni kena murka. Tapi kita cari redha Allah Taala walau manusia marah, ikut. Yang pentingnya insya-Allah taala kita akan berbincang berdasarkan kepada ilmiah dan akademik, berdasarkan kepada apa yang diajar oleh dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi tinggal ni. Memandai ke masjid kita ni tepi jalan orang mah. Jadi hamba minta untuk bilang kalau masuk waktu dia pen. Kalau hamba tengah kecek kau tengah ngajar kau, masuk di waktu dia azan, kita akan berhenti sekejap. Lepas azan kita sudahlah 2-3 minit lagi, lepas tu kita masuk. Pasal di masjid tepi orang ni tak boleh banyak orang musafirnya, banyak orang apa. Kadang-kadang kita galik juga. Tengok dia pun tak ingat waktu. Jadi kita bagi puasa kepada sebila kita ni.
Dia azan dulu. Bila masuk waktu, tetap saya duduk kira wi syarat sekali dua. Jadi kita break, dia azan atau kita sudah. InsyaAllah ta'ala.